Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Izzat Daniel. Okay gang, so hari ni Izzat nak share beberapa masalah yang menyebabkan remaja ramai ke sekolah negeri ni. Dan Izzat nak share contohnya kalau kita cerita pasal dalam pelajaran kan, dan bagaimana cara pembelajaran di sekolah negeri ni. So sebelum korang tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share, turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video Izzat. Okay gang, let's go. Okay guys, sebelum kau tengok video ni, Izzat ada satu benda yang Izzat nak kongsi kepada korang geng. Sesiapa yang nak bekerja dalam bidang hotel ke, hotel ni dia genting, dalam bidang kilang VS Industri ke, dalam bidang Yamaha ke, Panasonic ke, dalam pelabuhan ke, Westport dan pelabuhan Tanjung Pelepas, Izzat boleh bantu korang untuk dapatkan pekerjaan. Jangan risau ada sijil ke, tak ada sijil ke, yang penting kita ada semangat nak bekerja, nak bantu keluarga. So geng, nak kerja, saya bantu, InsyaAllah geng. Okay, sambung tengok video. Kita akan menemu ramah salah seorang pemandu prime mover wanita di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay cik, siapa nama cik? Nama saya Nur Aim Mustaqim. Saya pun baru lagi kat sini. Saya seorang pemandu wanita prime mover lah. Dan saya pun dah bawa prime mover tu dan ambil sendirilah kontena tu daripada kapal, dan turun ke yard, daripada yard naikkan ke kapal balik. Apa rasa bila dah bekerja dekat sini? Saya rasa macam happy tau, sebab kita rasa macam benda tu mencabar tapi best lah. Sebab kenapa selalu tengok lelaki je kan yang bawa prime mover, kenapa kita tak boleh? Kita pun perempuan juga. Bila saya dah dapat bawa tu rasa macam best lah, tengok kapal besar semua lah. Okay geng, seperti yang kita ketahui, ramai pelajar yang tak dapat nak skor dalam SPM ke, yang tak dapat keputusan yang cemerlang, tak dapat keputusan yang diharapkan oleh keluarga. So apa faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ni tak dapat keputusan yang diharapkan? Okay, mungkin ada satu faktor genetik. So faktor orang kata dia dah memang lembab dah kan, dia ada sakit ke apa. Okey, kita ketepikan yang tu, kita perbincangkan masalah-masalah yang berlaku terhadap pelajar ni. Okey, first kali geng, mestilah faktor disebabkan pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Okey, baik. Izzat pun dulu dekat sekolah luar pun Izzat malas nak beri tumpuan. Kita rasa macam bosan dengan cikgu. Itu sebab murid tak ada minat terhadap cikgu tu. Okey, mungkin cikgu tu tak pandai nak buat anak murid tu tertarik dengan dia. Ini berbeza dekat sekolah negeri. Dekat sekolah negeri, apa yang cikgu buat, apa yang cikgu mengajar, kami sentiasa beri tumpuan. Sebab apa? Kami minat dengan cikgu tu. Kami rasa macam inilah peluang. Contohnya macam mana nak cakap? Okey, guru-guru di sekolah negeri ni, kalau unit akademik dengan warden-warden dia berbeza tau. So cikgu-cikgu ni dia ada satu skill ataupun satu cara untuk menarik minat terhadap pelajar ni. Ini yang menyebabkan murid-murid suka dan selesa bila nak belajar dengan cikgu-cikgu dekat sekolah negeri ni. Okey geng, yang kedua, kenapa murid-murid lambat dalam pelajaran? Faktor yang kedua adalah tidak mengulang kaji pelajaran. Okey, dekat sekolah negeri ni, bila mana balik je daripada unit akademik tu, dan petang tu kalau tiada kawat kaki kan, tiada kawat, kami akan buat study group. Warden-warden akan arahkan, okey, penghuni hari ni kena baca buku. So kami pun baca buku lah. Tak boleh tidur waktu petang geng. Waktu petang tak boleh tidur. Sesiapa yang dapat ditangkap kerana tidur,
akan dikenakan denda. Denda tu sakit. Denda tu biasanya pegawai yang saya ingat, pegawai yang mana nak sebut nama kan. Tapi yang pegawai tu dah yang saya paling sayang. Kalau kami tertidur sikit je kan, walaupun wayang-wayang buku atas muka ni, wayang-wayang kantoi, kena pembaris. Dia ada kayu sakti, dia kena tekan belakang. Pedih. So warden ni pun, pegawai ni pun Ijaz sayang sampai sekarang sebab dia banyak benda yang dia orang dia ajar kami, dan dia selalu minat kami. Dia selalu bawa kami pergi ring kan, bertinju, dia muatai. Lepas tu tarik minat kami dengan cara bawa kami bersukan. Okey geng, yang ketiga, ramai pelajar-pelajar dekat luar daripada sekolah-sekolah luar daripada yang negeri yang tidak berdisiplin. Ini menjadi salah satu punca mengapa pelajar tidak berjaya dalam pelajaran, tidak berdisiplin. Kalau dulu hak-hak guru boleh rotan kan. Ijaz rasa faktor yang menyebabkan remaja bermasalah ni adalah salah satunya daripada tidak menggunakan rotan. Cikgu tiada hak untuk nak marah ke, cikgu tiada hak nak buat apa-apa kan. Nak tengking pun tak boleh kan, apatah lagi rotan. Kalau dulu mungkin cikgu kalau silap sikit cikgu rotan kan, dan itulah benda yang pelajar akan ingat. Bila rotan dia tahu kalau dia buat salah dia akan kena macam ni. Okey. Berbeza kat luar cikgu tak boleh nak rotan, dan berbeza dengan dekat dalam. Sekiranya pelajar penghuni buat masalah ataupun melawan cakap cikgu akan didenda dengan rotan tu tadi. Tapi bukan rotan yang kita tengok dekat sekolah-sekolah luar ni, rotan menggunakan pipe PVC. Cukup pedih geng. Okey geng, next. Yang keempat, kepenatan atau rasa mengantuk di dalam kelas. Ini bukan sahaja di sekolah-sekolah luar. Di sekolah yang digeni pun ramai yang tidur sebenarnya. Tapi warden setiap kali dia akan ronda tengok penghuni-penghuni yang tidur di dalam kelas. Ini bukan berlaku di sekolah luar sahaja. Di sekolah yang digeni pun ada yang tidur ni kan. And then bila tidur akan dikenakan denda. Di sekolah negeri ni akan dikenakan denda jemur tengah panas. Dia tengah panas. Di tengah panas ni benda yang normal dekat sekolah luar pun. Pada tahun Ijaz sekolah-sekolah dulu kan, selalu juga kena jemur tengah panas ni kan. Ijaz rasa korang pun pernah kena. Kalau dia tidur di atas kursi lah, jemur tengah panas lah, berdiri sebelah meja lah kan. So benda ni pun tak dapat nak dielakkan masalah-masalah tidur ni kan. Mungkin dekat yang ni nak cakap penat, memang penat. Jadual kami memang cukup padat. So kami pun memang cukup penat. Sebab tu kami manfaatkan waktu tidur kami secukupnya kan. Pukul 10 memang auto dah clear. Kalau yang nak study sampai pukul 12 auto clear dah kan. Auto semua dah berdengkur dah. Memang rasa memang itulah waktu rehat kami. Dan kami nak gunakan waktu rehat kami dengan merehatkan diri kami. Okey, yang seterusnya, tidak memberikan perhatian dengan cara hidup seperti pemakanan, waktu rehat mencukupi, aktiviti fizikal yang dilakukan hingga menjadi punca kepada masalah hilang fokus. Okey, makanan ni pun mempengaruhi kita. Bila kita makan terlampau banyak, kita akan menjadi kenyang. Bila kita kenyang, kita akan mudah nak tidur kan. Betul. Ini pun yang dialami oleh Ijaz sendiri. Ijaz sebab tu kalau Ijaz rasa macam nak buat satu kerja, nak belajar ke apa ke kan, Ijaz tak makan banyak. Ijaz selalu makan sikit sekadar lah perut kan, biar dia rasa lapar pun tak apa. Bila lapar susah nak tidur. Kan. So Ijaz bila kenyang memang terlampau kenyang, tak boleh nak buat apa kan. Betul. Dekat sekolah ni, dekat sekolah yang digeni, mungkin disebabkan kami makan roti pagi tu kan, dia tak rasa kenyang. Sebab tu ramai yang rajin kot. Ramai yang rajin dalam kelas. Tapi ada juga yang tidur kan. Walaupun tak kenyang, ada juga yang tidur. Dan waktu bila tidur ni lah, cikgu-cikgu rasa perlu ambil berat tentang pelajar-pelajar yang tidur ni. Kalau dia tengoklah bagi denda yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Contoh tidur janganlah sampai rotan kan. Tak ada, janganlah sampai rotan. Kalau tidur ni bagilah dia atas kursi ke macam Ijaz cakap tadi. Okey geng.
Lepas tu masalah dia dengan pelajar-pelajar ni, bila Ijat tengok dekat sekolah negeri ni, bila Ijat tanya kawan-kawan Ijat bagaimana dia hidup waktu zaman persekolahan dulu, yang menyebabkan dia malas nak belajar ni disebabkan dia tak minat dengan subjek-subjek yang dia belajar. Itu yang menjadi susah sikit sebenarnya. Dulu Ijat tak minat subjek matematik. Ijat cukup tak minat dengan matematik ni. Tapi bila tiba je hari SPM, masuk je yang digeni, Ijat nak dapatkan result yang terbaik. Jadi Ijat kena buat lah. Minat tak minat, Ijat kena buat lah kan. Ijat kena buat lah. Buat Alhamdulillah, matematik yang Ijat tak pernah minat dulu waktu sekolah menengah ataupun sekolah rendah, Alhamdulillah tiba je hari SPM Ijat dapat matematik. Ijat pun terkejut. Sebab tu kita kena abaikan minat ke tak minat ke, yang penting kita usaha nak dapat result yang terbaik. Kita usaha nak jadi berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Okay kan. Dekat sekolah yang digini kan, cara pembelajaran dekat sekolah yang digini bagi Ijat sangat-sangat berbeza dengan pembelajaran di sekolah luar. Kalau dekat sekolah luar banyak kemudahan yang disediakan, tapi dekat sekolah yang digini buku latihan pun tidak mencukupi. Contohnya buku latihan kan. Buku latihan tu kami guna buku latihan yang senior-senior yang dah tinggalkan pada kami. Buku senior tinggal, so dia orang tulis kalau dia orang tulis dengan pensel, alhamdulillah boleh padam balik. Kalau dia orang tulis guna pen, kita terpaksalah tutup pejam-pejam mata kan. Tutup jawab soalan tutup. Ni kita tahu nak jawab apa ni. Padahal jawapan ada dah, senior-senior dah tulis. Kalau dia tulis guna pen, bersyukur yang sekolah dekat luar ni banyak bahan rujukan, boleh tengok dekat internet kan, boleh tengok dalam phone je kan, hanya di hujung jari. So apa rujukan yang kami gunakan adalah buku-buku dan buku latihan. Dan cara pembelajaran semua subjek sama. Dekat sekolah yang digeni dan sekolah luar, subjek dia tak ada beza pun. 8 subjek dan boleh tambah subjek untuk ambil Al-Quran dan Sunnah. Tak silap Ijat boleh ada tahun 2000 berapa dah, ada orang ambil 10 subjek. So Ijat ambil 8 subjek je macam biasa. Okey, lepas tu kan, kalau dekat sekolah luar dia banyak waktu rehat. Kalau kita balik pada sekolah dah boleh rehat. Dekat negeri ni balik pada sekolah kena kawat. And then kantin pula dekat sekolah ni tak ada kantin geng. Waktu rehat kami hanya mencangkung dan dibekalkan dengan 3 keping biskut sahaja geng. 3 keping biskut sahaja. Okey, itu makanan untuk alas perut waktu rehat. Bila habis je sekolah dalam pukul 2 kan, balik ke dom, barulah dapat makan nasi lawi kat JK. Nasi lawi kat JK tak ada rasa kan. Pagi-pagi minum air kopi pekak. Kopi pekak ni Allah, pahit betul lah. Ya Allah. Okey geng, tu sahaja setakat ni yang Ijat nak bincangkan dengan korang. InsyaAllah di next video Ijat akan perbanyakkan topik-topik yang menyebabkan masalah sosial dalam kalangan remaja kita. Okey, sebelum kita akhir dengan video ni, VS Industri sedang mencari pekerja. So sesiapa yang nak bekerja boleh roger Ijat. Ijat ada letak nombor WhatsApp Ijat dekat description. Korang tekan je tajuk tu, dia akan keluar description. Dia dekat description bawah sekali tu ada nombor Ijat, nombor WhatsApp. Direct terus ke Ijat dan Ijat akan balas. Kalau tak sempat malam-malam, kemungkinan Ijat balas time bekerja geng. Okey geng, sampai sini saja. Terima kasih yang support, terima kasih yang sudi support Ijat daripada dulu sampai sekarang, dan selamat bersekolah kepada pelajar-pelajar yang masuk sekolah, dan selamat menduduki SPM kepada pelajar yang nak menduduki SPM yang bakal tiba tak lama lagi. Okey, sampai sini saja video kali ini. Bye bye. Assalamualaikum.